Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita dalam rancangan Kubik Minda, satu rancangan terbitan tvpah.com, dan kali ini insya-Allah kita akan berbincangkan satu tajuk yang menarik, iaitu Kabinet Baru Najib dan Politik Baru Malaysia. Dan saya selaku pengemudi rancangan, iaitu Zainul Fakar Yaakob, kita akan bincang tajuk ini secara eksklusif sama dengan Pengarah Pendidikan PAS Pusat, Dr. Zulkifli Ahmad. Selamat datang, Doktor. Terima kasih. Assalamualaikum. Bagaimana dengan politik baru di Bukit Gantang baru-baru ini? Ya, cukup menarik dan kita alhamdulillah diberikan kemenangan yang cukup membanggakan, dan itulah seluruhannya adalah pemberian dari Allah SWT kepada seluruh rakyat, khususnya di Bukit Gantang dan di Perak. Kita cukup merasa bersyukur kepada Allah SWT. Cakap masih lagi dalam politik baru ni ya. Media Arus Perdana sekarang ini melaporkan bahawa Kabinet Datuk Seri Najib, Perdana Menteri yang baru ni, kemungkinan akan dikecilkan. Doktor sendiri melihat bagaimana? Saya rasa sudah sampai waktunya mereka mengambil respons kepada apa yang kami kerap tekankan dan desak, supaya jangan terlalu banyak dana rakyat dihabiskan dengan hanya mengurus ministries atau kementerian-kementerian yang pada tanggapan kami adalah bersaiz double XL. Ini telah kami bangkitkan terlalu banyak kali. Dan saya rasa menasabah kalau beliau Pak Muhammad Perdana Menteri tahu akan tuntutan dan kekangan khususnya kewangan dan pengharapan rakyat, beliau sepatutnya respon. Saya rasa satu yang menasabah kalau beliau lakukan, kerana ia telah terlalu lama outstanding ataupun terlalu lama wajar, patut dilakukan terdahulu daripada ini. Doktor, adakah kecil kabinet ini ada kaitan dengan kalah dan menang dalam pemilihan agung UMNO yang baru-baru lepas? Ada yang menang, mereka ini dijangka akan jadi menteri, dan ada yang kalah dalam pemilihan peringkat MT, dan mereka ini dijangka akan melepaskan jawatan sebagai menteri. Saya rasa itu keseluruhannya adalah perhitungan politik, dan mungkin juga salah satu faktornya adalah menang kalahnya beberapa pribadi baru-baru ini dalam pemilihan agung ya, UMNO. Tetapi saya kira akhirnya seorang Perdana Menteri yang punya wawasan, punya kepimpinan, wajar meletakkan keseluruhannya itu pada satu perhitungan yang mampu meletakkan kepentingan negara dan rakyat, ya, bukan hanya melihat kepada perhitungan UMNO semata-mata yang dulunya dibuat sebesar itu, ya, dengan 27 menteri dan 32 menteri dan 27 kementerian itu, kerana semuanya mahu diberikan seperti ganjaran ataupun payback time, ya. Semua yang kalah pun, ya, seperti Senator, ya, Syahrizad pun mahu menjadikan menteri penuh dengan bergaji penuh. Kesemua ini adalah sebenarnya dibayar oleh rakyat, oleh pembayar cukai, taxpayers money. Jadi saya kira apapun yang mereka nak hitung itu terpulanglah kepada kewajaran mereka. Tapi pada kami dan rakyat, Pakatan Rakyat, kita merasakan ini cukup menasabah. Contohnya kalau berbanding dengan negeri jiran kita Indonesia yang punya jumlah penduduk, ya, kita hanya 27 juta, mereka punya lebih 220 juta. Jumlah menterinya adalah sama. Maksudnya mereka itu punya efisiensi, ya, hampir 10 kali ganda daripada kita. Kita yang punya 25 juta lah kata, ada 27 menteri, mereka 220 juta punya jumlah menteri dan kementerian yang sama. Jadi mereka 10 kali lebih efisien kalau dikatakan begitu. Doktor, bagaimana pula dengan kemungkinan Datuk Mukhris Tun Dr. Mahathir juga bakal diangkat sebagai menteri penuh atau sekurang-kurangnya timbalan menteri walaupun dia kalah dalam pemilihan agung UMNO? Adakah ini juga satu rupa efisiensi ataupun mungkin politik baru yang sedang dibuat oleh Najib? Saya tidak tahu apa maksud politik baru Datuk Seri Najib, tetapi politik baru yang kita lihat, ya,
satu gagasan yang dikemukakan oleh Pakatan Rakyat khususnya dan komponen-komponen parti Pakatan Rakyat, kita mempunyai satu pemahaman dan penghayatan politik baru yang berbeza, yang telah pun saya jelaskan dalam beberapa penulisan dan wawancara baru-baru ini. Cumanya kalau dilihat dari segi perhitungan Najib selaku Perdana Menteri hari ini, tentunya beliau mempunyai percaturan dan perhitungan yang akhirnya akan memperkukuhkan kedudukan beliau selaku Perdana Menteri dan UMNO sebagai tunggak Barisan Nasional. Maka apabila dilihat akan kelemahan mantan Perdana Menteri yang lalu dan dilihat oleh dan ditanggapi oleh rakyat khususnya dan masyarakat antarabangsa umumnya, maka Najib akan membuat perhitungan yang agak kritis dan mungkin terpaksa mengorbankan beberapa perhitungan yang bersifat konvensional, tradisional secara tradisinya, tetapi terpaksa dikorbankan kali ini. Dan termasuk dengan itu apa yang saya sebutkan tadi, di segi meletakkan beberapa peribadi yang beliau anggap kritikal. Contohnya, kalaulah saya boleh mengunjurkan bahawa mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir sendiri akan diangkat selaku mentor minister, minister mentor ataupun seperti Lee Kuan Yew contohnya di Singapura. Mungkin itu satu perhitungan yang beliau akan buat. Tetapi untuk mengangkat beberapa peribadi lain yang jelasnya dalam Perhimpunan Agung baru-baru ini tidak menang, seperti mungkin Datuk Mukhriz Mahathir, dan mengenepikan orang yang menang seperti Khairi Jamaluddin, itu saya kira akan membayangkan perhitungan yang boleh kita baca, bacaan politik itu. Tetapi saya tidak mau terlalu keterlaluan dalam membuat unjuran ini. Tapi saya kira kalau begitu sifatnya atau pilihan beliau dan option beliau Najib, jadi ini mengesahkan apa yang disebut-sebut dan diandaikan oleh ramai pihak, tanggapan mereka bahawa kembalinya satu kuasa Tun Mahathir dengan apa jua yang dilihat satu masa dahulu sebagai kerajaan Mahathirisme itu, tetapi takkan begitu. Kalau begitulah, maka saya kira amat malang kalau Najib selaku Perdana Menteri tidak boleh menunjukkan satu kewibawaan kepemimpinannya yang meskipun boleh meraihkan Tun Dr. Mahathir, Pak Lah, tetapi pada perhitungan politik beliau seharusnya menunjukkan satu keupayaan yang bebas daripada naungan dan patronage Mahathir maupun Pak Lah.